Saya tak. Terus. Tata cara sujud sahwi. Pertama, mesti berniat untuk melakukan sujud sahwi. Kedua, mempunyai tempoh tertentu. Ketiga, 2 kali sujud. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasku. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Okey, itu biasa mudah sajalah. Okey, kita boleh sujud sahwi dan sebagainya lah. Cuma ringkas kat sini para pelajar, kalau kita nak sujud sahwi ni kita boleh buat kita rasa kita syak, kita rasa kita apa yang perlu buat, apa yang perlu berlaku, kita boleh buat sujud sahwi. Di sini ada 4, boleh baca sekali lagi, sambungkan terus. Ada 4 sebab. Okey, baca sikit last ni. Okey. Baca sambung tadi. Sambungkan terus. Sebab-sebab sujud sahwi. Pertama, berlaku keraguan pada bilangan rakaat dalam solat. Kedua, meninggalkan mana-mana sunat abad seperti tasyahud awal dan doa kunut. Ketiga, tidak sengaja melakukan perbuatan yang ditegah yang jika disengajakan akan membatalkan solat. Keempat, membaca bacaan sunat bukan pada tempatnya. Contohnya membaca tasbih rokok ketika sujud. Okey, ini saya ringkaskan. Kalau ikut dalam buku tadi, perbahasan dia banyak. Tapi kita ambil secara mudahlah. Di sini cuma nak terangkan tentang bagaimana kita ulama menistimbatkan hadis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ni kita tahu bagaimana kita nak membaca hadis dan sepintas lalu. Okey, itu secara umumnya begitu. Tapi kalau pelajar nak lebih tahu, pelajar kena buka balik bab solat. Pelajar kena tahu balik bab sujud. Sebab kita tak boleh baca bab syak saja ni. Kita kena kenal balik apa tu sunat ba'at. Kita kena kenal balik apa rukun solat. Kita kena baca balik syarat sah solat. Baru pelajar boleh nampak gambaran tu. Sebab sujud sahwi ni perkara yang terakhir. Itu kita kena tengok balik perkara-perkara yang awal. Jadi kita tak boleh nak bahaskan lah kelas kita dalam masa sejam ni. Banyak perkara. Cuma di sini ringkasnya kita ragu-ragu dalam dengar rakaat salat 3 ke 4 kita ragu pun boleh sujud sahwi. Lepas tu kita tinggal sunat ba'at. Kita tengok balik apa tu sunat ba'at. Kita tasyahud awal, doa kunut dan sebagainya. Okey, tidak sengaja melakukan perkara yang tegah. Ni contohnya kita cakap tengah-tengah sembahyang Allahu Akbar, amin. Kita pun tersembang yang mak tu hujan tu mak. Kita cakap itu. Kalau ikutkan kalau kita cakap sekali batal solat. Tapi tak disengaja. Batal ke tak batal? Tak batal. Tapi apa boleh kita buat? Sujud sahwi. Tapi benda ni kena ada ilmu. Kita pun tak boleh hukum saja. Kita kena faham betul-betul. Kita kena kaji apa pendapat ulama. Begitulah supaya kita tidak membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang lain antara membaca bacaan sunat bukan pada tempatnya. Kita baca contohnya dalam kita tahu doa biasa-biasa je. Sebenarnya doa ni banyak, doa dalam rukuk, dalam sujud banyak doa-doa dia. Kan dulu saya bacalah masa kita talaqi dulu, tapi saya pun tak ingat kalau kita tak amalkan. Contohnya kita baca Sami Allahu liman hamdah Rabbana lakal hamdu, kita pun baca Sami Allahu liman hamdah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita terbaca silap. Pun boleh kita buat sujud sahwi. Tapi bukanlah batal solat. Sebab tu doa ni tak ada masalah. Doa ni tasbih pun mana-mananya pun boleh. Ini sebab sujud sahwi ni nak menghalangnya, nak menegahnya daripada kita mengikuti syaitan. Sebab itu kita kena faham apabila kita buat satu perkara yang mungkin boleh membatalkan salat. Itu saya nak terangkan kepada pelajar. Kita kena buka balik, kena baca balik rukun, syarat, sunat ba'at, sunat hay'ah, kena baca balik. Kalau baca tu baru pelajar-pelajar boleh dapat apanya sujud sahwi. Cuma di sini saya nak terangkan satu perbezaan pendapat lah. Okey, ni saya nak bagi hadapan umum. Okey nah. Okey. Dalam hadis ni ini penulis ni Al-Wahbah Az-Zuhailiyah, dah meninggal lah. Orang yang alim. Okey. Nampak Okey. Nampak kan? Nampak saya. Siapa nak baca dalam Arab ni? Nak cuba? Bagi penutup. Saya Ustaz, saya nak cuba. Cuba. Kalau ada salah Ustaz tegur terus Terus. Yang wayakul Ustaz Ya, sikit je.
wa yaqulu fi sujudi sahwi ma yaqulu fi sujudi salabus salah. Salabus salah. Li'annahu sujudi masyru' fi salati fa'ashbaha sujudi salabus salah. Kas boleh diterima. Okey, cuma kita betulkan sikit. Okey, wa yaqulu fi sujudi sahwi ma yaqulu fi sujudi salbis salah. Li'annahu sujudun masyru'un fi salah. Fa ashbaha sujudu salbis salah. Okey, apa maksud dia? Ada ulama mengatakan nak baca dalam sujud sahwi tu sama bacaan dia macam sujud dalam solat yang wajib tu. Tu maksud dia. Okey. Maksudnya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh baca. Li'annahu masjudun masyru'un fis salah. Kerana sujud tu adalah satu tuntutan dalam solat. Maka bacaannya lebih kurangnya sama. Jadi kalau kita baca tadi, biasanya kita baca tadi subhanama la yanamu wa la yashu. Kita baca kat situ kan. Tapi boleh tak baca kalau tak hafal tu, kita boleh baca doa tadi. Tapi kalau untuk exam janganlah baca doa tu. Kalau exam tulis kat sini ya. Okey, ni saya bagi tahu pengenalan saja. Boleh dapat? Boleh Boleh Ustaz, insya-Allah. Okay, ni pengetahuan am dah. Kita ambil sikit lagi kan. Saya saja nak tunjuk penting, tapi ada je nak baca doa ni pun boleh. Wa haka ba'duhum an yanduba an yaqula fihima subhana man la yanamu wa la yashu pun boleh. Boleh nak baca tasbih fi salah, boleh je baca, tak ada masalah. Ni pentinglah kita baca sahwi, kita baca dan sebagainya. Cuma saya nak ambil kat sini last. Okey. Tadi kita baca sujud sahwi, kita buat sebelum ke selepas? Sebelum salam. Nanti kalau pelajar bila kawan dengan orang-orang yang bukan mazhab Syafi'i, kita akan nampak ada yang setengahnya dia buat sujud sahwi selepas bagi salam. Semuanya ada hadis. Semuanya ada hadis. Di sini kita akan nampak banyak hadis kat sini. Daripada Hanafiyah kata begini, Malik kata begini, macam tu. Sujud sahwi indal Hanafiyati ba'da salam. Sujud sahwi di sisi ulama Hanafi selepas salam. Tapi kita Syafi'i. Wa inda asy-Syafi'iyyati 'alal aqsi qabla salam. Di sisi Syafi'i, ulama Syafi'i sebaliknya, iaitu sebelum salam. Wa indal Malikiyah, terakhir saya nak bagi supaya pelajar ni minatlah bahasa Arab. Wa indal Malikiyah qad yakunu qabla salam. Di sisi Malikiyah boleh jadi sebelum salam, qad yakunu ba'dah, boleh jadi selepasnya, boleh belaka. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita buatlah sebelum atau selepas salam? Qabla salam. Kita buat sebelum salam. Okey, itu sajalah. Cuma saya nak bagi tahu pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita pentinglah bila belajar ini banyak benda lah. Kita kena buka balik bab-bab awal dulu kan. Kadang-kadang kita ni dah terlupa bab-bab salat. Kena ulang balik kan. Kita ingat kita dah tahu semua. Kita banyak perkara yang kita lupa. Dulu masa saya belajar dulu, masa maghrib kita dengar ustaz tu bagi ceramah, kita dengar kan, ada kitab. Kalau boleh belajar bagi ada kitab. Kitab apa yang kita guna? Baca kitab. Bukan dengar ceramah-ceramah biasa-biasa je. Kita buka kitab, contoh ada kitab, kita buka. Jadi kita boleh contoh. Nanti kita boleh simpan kitab tu dah 10 tahun, kita boleh rujuk tu balik kitab tersebut. Kita boleh faham, bukan untuk orang lain pun. Supaya kita sentiasa dekat, supaya kita tahu bagaimana kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, sebelum kita balik ni ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, saya kira semua dah faham dah. Tapi Ustaz, saya bagi tahu Ustaz, ada sekali tu waktu dekat tahfiz saya Ustaz,
Ya. Ada seorang ustaz ni dia macam apa macam first time lah tengok dia buat sujud sahwi selepas salam. Okey. Mumtaz. Ya. Tu pengalaman. Jadi kita nampak benda tu boleh jadi itulah dia. Berani itu kita kena biasa kenal mengembara lah. Okey. Ada lagi